Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini nak buat video tutorial berkenaan dengan penggunaan salah satu daripada tool yang sangat selalu digunakan di dalam Adobe Illustrator, iaitu pen tool. Kalau kita tengok kat sini, pen tool ada di sini. Okay, kita pergi ke tool dan pen tool, shortcut dia adalah P. Kalau kita klik lama sikit, dia ada option-option yang lain. Dan kegunaan pen tool ni basically adalah untuk melukis garisan. Jadi garisan itu di dalam Illustrator dipanggil path. Sama juga kalau kita masuk dalam Photoshop. Photoshop tu pun dipanggil path juga, garisan ni, P-A-T-H, path. So path ni basically kaedah melukisnya adalah klik satu tempat dan kita akan klik lagi satu tempat untuk dijadikan garisannya. Ini selagi kita tak matikan garisan tersebut, dia akan teruskan dengan garisan yang kita lukis. Okey, kita tengok di sini ya. Ni ada 3 point. Okey, kalau kita tengok di sini, kita ada 3 point. Point yang pertama, point yang kedua, dan point yang ketiga. Okey. Cikkan balik. Delete ni balik. Okay. So, tapi sebelum itu, sebelum kita nak melukis, kita kena ada gambar untuk dilukis ya. So, gambar untuk tutorial ini adalah gambar burung ni. Okay, saya ambil daripada internet. It's a copyright gambar yang copyright sebab kita ada tengok watermarks kat situ, merata-rata ada watermarks. So, we cannot use this picture. Cannot use this image. Kita cuma boleh gunakan image ini sebagai rujukan saja. Try and Google search perkataan cartoon bird, and then apa yang keluar daripada search tu would be this image, dan boleh ambil image ni. So daripada image ni kita nak jadikan 2D image ataupun flat image macam ini. Yang ni saya dah trace sebelum ni. Dan daripada 2D image ini kita akan finishkan dengan logo. Now in this case saya buat contoh logo lah ya. Tapi in your case the application will be a little bit different. Kita buka ataupun kita launch kita punya Adobe Illustrator. Bila dah launch kita pergi file dan pergi new file. Dan biarkan begitu. Size-nya adalah A4 ya, di sini adalah A4, tetapi as required awak perlu tukar kepada A3 lah ya. A3 orientation ni tak kisah. Yang ni orientation sama ada portrait ataupun landscape, tak kisah sebab nanti kita boleh adjust balik nanti ya. So for the time being saya letak pada orientation portrait dulu. Okay, klik portrait dan klik OK. Dan dia akan bagi size A3. Okay, kita boleh tengok kat sini the magnification adalah 73%. Maksudnya dia dah dikecilkan sikit supaya muat dalam screen ni ya. Okay, so what do you do first? Kita pergi ke file. Saya assume gambar itu sudah di download daripada internet ya. Okay, pergi file, place ya, kita tak copy paste, kita place. Place di sini, carilah dekat mana gambar yang awak save tu. Di sini saya dah save dalam folder saya. Click here, Cute Cartoon Robin. Dan nama dia Cute Cartoon Robin. Now one thing yang saya perlu ingatkan adalah di bawah ini ada satu checkbox ya, yang dinamakan link. Checkbox ini ditandakan right. Maksudnya kita sedang linking gambar ini kepada file asal dia. Kita klik dulu, kita tengok dulu macam mana nak buat ya. Kita place. Okay, dan kita tampal dia di mana-mana. Alright. Now bila kita start ataupun bila kita place this object, dia ada pangkah di situ. Pangkah ni maksudnya kalau kita nak guna gambar ni, in our case kita tak guna gambar ni sebab kita nak trace Tapi kalau katakan gambar ini nak digunakan sebagai image untuk di print, contohnya pergi kedai nak print kan, tetapi you didn't bring this image,
gambar ini tidak ada dalam thumb drive tu. Kalau gambar ini nak digunakan dan gambar itu tidak ada dalam thumb drive and you find out that gambar ini ada palang di situ, maknanya bila di print dia tak akan keluar. Ini disebabkan oleh dia perlukan image asal yang perlu dibawa bersama-sama dengan thumb drive tersebut. Okay, now tetapi there is one way untuk kita perbaiki situasi ini, iaitu kita klik here di bahagian atas. Nanti sekejap saya terang. Bahagian atas ni, Allah, di bahagian atas ni kita ada sesuatu ni dinamakan embed. Embed kat bawah ni, embed. Kalau kita klik here, dia takkan keluar. Kalau kita tak klik objek tu ataupun kita tak klik gambar tu, dia tak akan keluar. Kita klik gambar, terus dia tukar ribbon ni menjadi embed. Klik embed dan dia akan hilangkan pangkah tadi itulah. So that means basically bila ini dah berlaku, kalau katakan image ni perlu digunakan untuk di print, dia tak akan minta balik image asal tu untuk berada di dalam thumb drive awak ataupun berada di dalam cloud drive lah. Okay, so that is how you change image daripada yang ada pangkah tu ataupun yang sudah ada link kepada image yang tidak ada link. Embed ni maksudnya embed ni maksudnya kita bahasa Melayu dia, kita sertakan image tu, kita dah flattenkan dia. Maksudnya kita dah jadikan image tu satu image yang local. Dia tak cari lagi dah rujukan yang lain. That's the best that I can explain lah. Okay, satu lagi cara adalah pergi file balik, place balik. Ini gambar tadi Okay, pada link ini kita cuma matikan dia punya right tu saja. Kita just uncheck, kita place and dia sudah embed. Dia sudah embed. Okay, maksudnya dia tidak cari lagi dah image yang sama. Okay, so ada dua cara. Satu tadi adalah kita pergi dekat embed ni tadi. Satu lagi adalah semasa kita nak place, kita jangan klik pada link ni. Ataupun biasanya secara default dia akan, link ni akan diklik. Okay, so kita just uncheck the link and then place wherever we want. Okay, alright, delete. Okay, kita akan start sesi ini dengan the management of our file first. Now kalau kita klik here, objek ini mudah untuk di-select. So kadang-kadang semasa kita buat tracing, kita tak mau objek ataupun image yang menjadi rujukan itu, kita tak nak dia bergerak-gerak ataupun kita tak nak dia terdelete. Kadang-kadang kita terdelete. So untuk menjadikan keadaan ini lebih baik ataupun lebih memihak kepada anda, kita akan create layers. Untuk buat tracing, seelok-eloknya kita buat layer. Lagi banyak layer lagi bagus. Okay, so saya akan tunjuk macam mana nak buat layer. Pergi kepada window, pergi kepada window, klik window dan kita akan pergi layers ataupun F7 Klik layers, dia akan keluar layer yang macam ini. Okay, window, layers ataupun F7, ataupun kita boleh klik here. Kalau icon ini sudah ada, silap. Kalau icon ini sudah ada di tepi toolbox sebelah kanan, then boleh klik sini saja untuk layers. You can see the properties of the layer. Di sini ada mata. Kalau kita cucuk matanya, dia jadi buta. Okay, kalau kita buka mata, dia akan ada. Okay, so this is layer 1. It is being coloured with warna biru. Okay, kita boleh buat new layer di sini. Okay, create new layer. Dia akan jadi warna-warna yang berbeza. Dan here kita boleh double click on the layer name. Kita boleh namakan
gambar asal ke whatever nama yang awak nak bagi, gambar asal burung. Boleh juga. Okey, gambar asal burung Okey, gambar asal burung. Okey. So layer 2 kita boleh letak tracing. Enter. Okey. Okay, so saya kecilkan balik. Zoom out. Okay. Now, untuk gambar asal ni, kita klik di kawasan tengah ni, somewhere in the middle. Dan kita klik here, dia akan kunci. Dia ada padlock situ, maksudnya dia sedang kunci. Kalau kita klik pun dia tak jadi apa. So katakan kita tengah ataupun kita sedang tracing dan kita terklik bahagian belakang, so that's okay, disebabkan dia sudah dikunci. Kalau kita klik balik, padlock ni dia akan let go ataupun dia akan release balik lock tadi dan kita boleh select, ya, kita boleh bawa ke mana-mana. Tapi kalau kita tak nak bawa ke mana-mana ataupun kita dah siap set cantik-cantik, kita klik pada padlock supaya dia tidak bergerak lagi dah, padlock dia tu, ya. Okey, pergi kepada layer tracing. Okay, you can see here, kalau katakan saya berada di layer gambar asal ni, layer gambar asal ni, dan saya lukis, you can see that path dia berwarna biru, ya, dia correspond kepada warna layer tersebut. Okay, kalau katakan saya berada pada layer yang kedua, yang ni saya lock balik, layer 1 ni saya lock. Pada layer tracing, you have to make sure that awak berada di layer yang mana, Okay, kita boleh nampak dia correspond kepada warna layer. So basically kalau kita sedang melukis, kita tengok outline dia berwarna merah ataupun warna biru ataupun warna hijau, whatever warna, kita boleh tahu kita berada di layer yang mana satu. Yeah, it's very important for us to identify that. Okay, alright. So basically sekarang ni saya berada di layer tracing. Okay, kalau katakan saya berada di layer 3, saya trace, dan dia akan jadi warna hijau. Okay, warna hijau. Layer 4 katakan warna biru gelap. Dia ada beza biru muda dengan biru gelap tu, ya. Okay, so you can see here we are on 3 different layers, 3 separate layers. Boleh tengok tu kan, Okay, so kita delete balik. Kenapa saya boleh delete dengan mudah? Disebabkan layer-layer ni tidak dikunci, ya, tidak ada padlock di situ. Okay, so pergi pada tracing. Saya akan besarkan sikit gambar ni. Now, kaedah untuk tracing, you have to make sure first di sini, di sini color palette. Okay, yang di belakang ataupun yang ada kotak warna putih tu adalah fill. Boleh tekan X saja untuk bawa ke depan, fill ke depan, stroke ke depan. Yang ada pangkah ataupun tanda merah ni maksudnya stroke. Stroke ni tak ada warna sebab dia warna merah. Fill ini berwarna putih ataupun body dia warna putih. Kita boleh double click dan kita boleh ambil color picker, kita boleh tukar kepada warna apa yang kita nak. Okay, so dia akan isi balik. Now, untuk exercise ni, it is advisable untuk bahagian fill, kita klik none. Okay, kosongkan fill dan kita isikan stroke. Stroke ni kita isilah warna merah ke, warna kuning ke, as long as warna dia berbeza dengan gambar yang kita nak trace tu. Ya, kalau sama kita tak nampak lah outline dia kan. Okay. Okay. So, buka balik layer, kita pastikan kita berada pada layer yang mana satu, tracing layer. Dan ambil pen tool. Okay, ambil pen tool. This is the pen tool. Click here. Dan kita sudah ready untuk trace. Untuk trace. Okay. Now, you notice that bila saya besarkan gambar ataupun saya zoom in, zoom dia adalah pada 200%. Of course, it's going to be bigger than kertas tu. Okay. So, kita tak akan nampak keseluruhan image tu. Remember di dalam kelas saya ada mention, tekan spacebar, whatever tool yang kita gunakan, bila kita tekan spacebar dia akan tukar kepada grabber dan kita boleh left click dan move it around, ya. It's quite important for us to make sure gambar yang kita nak trace tu besar sikit, kalau tidak nanti kita tak apa nampak lah, ya.
Okay, so now kita boleh tengok kat sini yang paling mudah untuk saya nak trace adalah ni lah paruh dia, sebab dia kecil so saya akan trace paruh dulu. Okay, klik sekali dan klik lagi sekali. So bila kita klik satu point dan kita klik lagi satu point, dia akan jadi garis lurus ya. Dua titik akan membentuk satu garis lurus. Tetapi Ctrl Z. Tetapi kalau kita tengok di sini, paruh dia ni bukan garis lurus, dia ada curve sikit kan, dia ada bengkok sikit. So cara nak buat ni adalah, saya besarkan sikit ni supaya kita boleh nampak sama-sama. Klik dulu. Okay, klik dulu di hujungnya, tapi jangan lepas mouse button. Ya, jangan lepas left mouse button. Klik dan drag. Okay, maksudnya while you are pressing your mouse button, drag, tarik supaya dia punya curve, dia boleh jadi curve ya. Tadi saya tunjuk tu bila kita klik satu persatu, satu point dia jadi garisan kan, dia jadi straight line. Tapi untuk buat curve, kita kena klik di hujung tu, kita jangan lepas, tetapi kita drag supaya dia membentuk curve tu ya. Right now di hujung tu lines dia ataupun handle dia masih aktif, disebabkan saya tak matikan selection tu, saya tak matikan handle tu. Okay, now daripada sini, okay, tengok cursor tu daripada sini saya nak patah ke sini. Okay, tetapi disebabkan sudah ada handle yang aktif, saya tidak boleh patah ke situ disebabkan dia akan menghasilkan curve ya, curve yang di sini ya. Di sini. So what I have to do adalah saya kena klik balik pada titik yang terakhir ataupun titik yang kedua ni kan. Itu yang titik yang terakhir lah. Klik here untuk mematikan handle yang ni tadi. Handle yang kat sini tadi, bila kita klik balik pada titik tu, dia akan mati ataupun dia akan putuskan handle tu. So kita tidak lagi perlu buat curve dan kita boleh buat sudut yang tajam di hujung paruh ini ya. Okay, so kita tarik sikit untuk dapatkan outline, line yang lurus. Klik here dan di bahagian ini pun dia outline yang lurus juga ya. Klik here untuk tutup lukisan tu. Untuk tutup lukisan tu. So kalau katakan saya ambil kat sini sikit, ambil bawa ke tepi, this is how it looks like. Okay, katakan kalau kita tukar ni, switch ni kita boleh isi dengan color ya. Kita boleh isi dengan color. Saya switch kat sini je. Okay, alright. Okay, so continue pula dengan paruh yang kedua paruh di belah bawah ni. Zoom in, kita continue dengan paruh belah bawah. Klik pada pen tool dan sambung di bahagian mana yang paruh tu bersambung. Okay, kita tengok belah bawah ni, kalau you nak buat straight pun boleh, kalau you nak buat curve pun boleh. Cara curve tadi adalah bila kita klik yang kedua ataupun bila kita klik titik yang kedua, kita jangan lepaskan left mouse button ya. Jangan lepaskan mouse button tu. So, kita drag dan kita tarik supaya dia ada handle di sebelah bawah ni. Now you can see bila saya ada handle ataupun active handle ni yang bawah ni, yang saya goyang-goyang ni, that means the next line yang saya buat dia tak boleh jadi tajam. Sedangkan yang ni kita perlukan tajam ya. Kita perlukan ketajaman tu untuk pergi bawa line tu ke atas. Okay, so macam mana cara dia? Kita klik balik pada titik yang kedua, yang paling latest yang kita buat, untuk mematikan selection dia, untuk mematikan handle. So kita tak ada handle, dia tidak akan continue the curve. Okay, so saya boleh tarik ke sini, tetapi bila sampai ke paruh dia, kita nak curvekan balik. So saya klik, saya tak lepaskan mouse button dan saya akan drag sikit. So kalau kita nak bagi kalau saya nak bagi dia curve ke dalam, okay, pun boleh. Kalau saya nak bagi dia lebih kembung sikit daripada gambar tu pun tak apa. Kita tak perlukan gambar yang absolutely seperti mana yang perlu di trace tu. Okay. So basically di sini saya sudah ada paruh di bahagian atas, paruh di bahagian bawah. Okay, Ctrl Z. But you can see here ada image yang ada benda yang tidak kemas situ ya. Disebabkan garisan dia tu adalah satu point, dia tebal, dia bertindih.
Ya. So what we can do adalah ni nantilah bila kita dah siap nanti kita akan isikan dengan warna. Bila kita ada warna dan kita tidak ada outline, barulah dia akan jadi lebih elok. Contohnya yang ini saya gelap, pilih sikit warna yang lebih gelap. Okay, you can see perbezaannya di situ. Boleh nampak ke perbezaan dia? Saya buat gelap lagi kot. Okay. Sekarang boleh nampak beza dia. Mana pergi gambar tadi? Saya dah tutup mata dia. Okay, so gitu. Alright. So bila kita dah buat tu, always remember when you're working with computers, it's quite unpredictable. Kita tidak boleh jangka apa yang akan berlaku. So pergi file, save selalu. Save selalu. And buat lots and lots of backup. Okay, this one saya save sebagai video tutorial burung. Alright, tutorial burung. Klik dan dia akan tanya which version yang kita nak save. Kita just save sebagai Illustrator CC. Okay, so dia akan mengambil masa sikit. Kalau ini tak panjang, tak lama sangat lah. Okay, so basically kalau kita nak check apa yang kita dah lukis di dalam artboard ni kan, kita nak check apa yang kita dah lukis ataupun progress kita boleh pergi pada window. Kita boleh pergi kepada bukan pada window, pada view, kita boleh klik pada outline. Okay, pada outline dia akan hasilkan ataupun dia akan bagi wireframe ataupun apa wireframe dia akan bagi outline sahaja daripada apa yang kita dah buat. Remember tadi pada paruh ni tadi kita dah buang line dia, tetapi dia akan hasilkan outline, iaitu path yang kita dah hasilkan. Gambar burung ni tadi yang kita ambil pada internet, dia tidak akan keluarkan disebabkan it's not a path. Path dia adalah dalam bentuk petak saja. Okay, so di sini kita boleh select ataupun kita boleh tengok progress kita. Kita cuba buka satu lagi file, Blue Jay burung trace Charlie ni kot. Okay, saya cuba buka file Charlie ni. Nampak pula bukanya. Untuk menunjukkan semula, okay, ni yang saya dah buat sebelum ni. Nanti saya akan buat lagi dalam kelas. View, outline, these are the things yang saya dah trace. If you look closely here, view, video preview. If you look closely here, di sini ada outline dia ada isi, and then dia ada putih sikit, dan dia ada satu lagi outline. Tapi bila kita klik pada outline, dia cuma ada satu garisan saja. Jadi menunjukkan apa yang saya dah buat ni bukanlah outline yang kita trace, tetapi kita copy dan paste saja. Sama juga macam ni. These are the outlines of the objects yang saya dah buat. Okay, klik balik pada view, Ctrl Y balik, dia akan bagi semula apa yang kita dah hasilkan lah. In color lah. Okay, click no. Okay, so ini balik, kita klik balik pada GPU preview ataupun Ctrl Y, dan kita boleh nampak balik apa yang kita dah buat. Another way adalah kita boleh matikan kita punya, kita boleh picit mata dia bagi dia buta sekejap, dan kita boleh nampak apa yang ada di dalam kita punya artboard ni. Okay, alright. Okay, so untuk continue you have two options at this point. Sama ada nak melukis pada layer yang sama, okay, iaitu pada layer paruh ni tadi, ataupun kita boleh guna layer yang lain. The good thing is kalau kita guna layer yang lain, contohnya dalam case ni layer 3, kalau rosak ataupun kalau tak betul, ada benda yang kita nak betulkan, kita boleh betulkan pada layer 3 sahaja. Kita tak perlu betulkan pada layer-layer yang lain. Especially kalau dah ada banyak objek di dalam ni, kita perlu scroll macam ni. Scroll macam ni. Sometimes kita tak perlu nak adjust bahagian-bahagian yang tak penting. Kita cuma perlu adjust sebahagian saja. So lebih baik kalau kita buat layer yang baru. Okay, hence dari sini kita double klik, tukar kepada paruh. Apa hijau? Hijau tak betul. Paruh. Okay, paruh. And then here kita buat, katakan
kepala kepala burung. Kepala burung Okay. What do we do with the paruh tadi? Kita lock dia supaya kita tak terselect ataupun tak terambil terpilih. Okay. Saya klik something. Kenapa dia tak bagi? Kenapa dia tak bagi agaknya? Disebabkan saya berada di layer yang sudah di lock. Okay, klik pada layer yang betul. Kepala burung ni barulah dia bagi saya trace balik. Okay, so saya ambil pen, saya trace balik. Okay, ambil sebahagian sampai ke atas ni contohnya, dan kita drag. Okay, click and drag. Okay, again kalau tidak dapat kalau tak dapat absolute pun tak apa, tak dapat perfect pun tak apa, lebih kurang je. Now, kenapa dia macam pakai kopiah tu? Kan, kenapa macam dia pakai kopiah? Ini disebabkan semasa tracing kita sedang activate ini. Kita sedang activate dia punya fill color ataupun dia isi. So sampai sudah, kalau kita tak tukar keadaan ini, dan kita image burung di belakang tu akan ditutup ataupun akan dilitupi dengan warna merah. So what you do adalah swap ataupun tukar kepada outline saja. Outline-nya ada warna merah, tetapi color dia ataupun fill color dia dikosongkan. Dikosongkan. Okay, so bolehlah, barulah kita boleh nampak apa yang kita lukis di belakang tu. Okay, so here dia punya curve tu tak berapa cantik, so saya nak cantikkan sikit curve-nya. Klik here dan saya akan buat curve yang ke dalam sikit. Okay, bagi nampak badan burung ni ada curve sikit lah Okay, here saya continue, dan here. Now remember, tadi saya matikan dia punya handle ni untuk buat sudut tegak ataupun sudut tajam. Tapi here saya perlukan saya perlukan curve juga, so saya tak perlu matikan dia punya handle dia. Okay, so klik di hujung dan cuba adjust curve dia sebaik mungkin lah sebaik mungkin. Okay, so kalau kita tengok warna hijau ni tadi, outline hijau ni tadi, dia dah sampai ke hujung ni. Now, saya boleh saja matikan selection ni, matikan handle dan ikut bahagian-bahagian tepi ni, ataupun saya boleh teruskan sampai ke titik permulaan. Disebabkan, kenapa saya buat macam tu? Disebabkan, katakanlah ini adalah dia punya dia pakai tudung ini adalah dia punya color tu ataupun bahagian kepala tu. Bahagian kepala ni nanti akan ditindih dengan bahagian ini, bahagian yang berwarna oranye ni akan ditindih dengan bahagian berwarna oranye. So bila dia dah tindih, bila kita dah isi color nanti, garisan ini tidak akan kelihatan lagi. Okay, so this is where your management of elements itu penting mana satu nak buat sampai habis, mana satu nak, orang kata cheat lah kot cheat ataupun tips dia untuk nak memudahkan kerja tu. Dia tak semua benda yang kita kena buat. Okey, kepala burung. So kepala burung ini kita letak begitu, dan untuk badan saya akan ambil layer yang lain. Badan. Okay, kita klik badan dan kepala burung tu saya akan lock. Okay, kena lock lah, kalau tidak kita terselect. Okay, ambil bahagian badan, teruskan sikit lagi. Kita boleh teruskan daripada ujung ataupun kita boleh teruskan di bahagian mana yang kita nak tindih tu nanti. Oh, silap, saya tak tekan pen. Okay, boleh saya nak makan sikit bahagian dalam tu. Okey, dan teruskan sampai ke atas. Okey, remember warna oranye tu akan nanti akan menindih bahagian belakang ni so it doesn't matter that much. Okey, so badan. So disebabkan badan ni juga saya akan continue on tracing some parts of the echo, terus naik ke atas. Okay, dan continue belah bawah ataupun bahagian bawah badan dia.
Okay, like so. Okay, so matikan handle dan saya boleh potong di sini untuk mematikan selectionnya. Okay, alright. Saya akan teruskan juga dengan echo ni lah. Disebabkan sikit sangat bahagian yang kita nak trace tu, saya akan continue with this bahagian untuk layer yang sama. Okay. Okay. Alright. Okay, so saya akan continue sikit lagi dengan another layer. Ni warna pink pula ya. Layer ini adalah bahagian chest ataupun dada dia. Chest. Okay, bahagian dada burung ini. Untuk badan kita lock dulu. Okay, untuk chest kita akan ambil, just make sure dari segi kekemasan pun perlu diambil kira ya. Kalau buat line tu, make sure line tu bertemu dengan elok dan cantik lah. Okay, continue di bahagian bawah. Ini dimaksudkan pertemuan line yang cantik dan elok tu. Yang mana yang bertindih tu dia nampak bertindih tetapi nampak elok. Allah. Now this is one problem bila kita ada handle yang terlalu panjang, kadang-kadang dia akan menyukarkan kita untuk melukis here. Okay, alright. So basically, dah kot ya? Dah. Okay, so basically, saya sudah ada outlines of the objects yang saya perlukan. Okay, so sekarang ni untuk chest ini saya akan letak warna. Letak warna. Okay, warna untuk chest ini adalah warna orange. Kita boleh mix warna orange itu di sini. Double click, kita boleh mix warna orange. Okay, klik OK. Ataupun Ctrl Z. Kita boleh select the object yang kita dah lukis tu, outline tu kita boleh select. Dan kita klik pada eyedropper tool. Eyedropper tool dia akan sampel warna yang ada di belakangnya. Kita klik pada warna any part of the badan dan dia akan bagi balik. Okay, alright. Now problem here is that kita nak paruh ini berada di hadapan. Sekarang ni paruh ni berada di bawah warna oranye kan. Tetapi kita tidak boleh bawa ke depan. Disebabkan oleh, ini kita matikan. Disebabkan oleh dia tidak berada di depan, dia berada di belakang. So what we can do adalah, kalau katakan saya bawa ke depan, dia takkan ke depan. Disebabkan kedudukan layers tu begitu. So what you can do adalah untuk chest kita letak di bawah paruh. Untuk chest letak di bawah paruh. So kita akan main susun-susun Okay, ni bahagian atas ni adalah kepala burung. Kita ambil eyedropper tool, kita sampel warna dia. So dia dah pakai tudung, tetapi kedudukan dia tidak sama. Kedudukan dia berada di paling bawah. Klik here dan letak di bawah chest. Okay, barulah kita boleh nampak bentuk tu. Okay, continue pula dekat bahagian ini. Ini adalah badannya. So badan ini kita sampel warna dia. Like so, kita sampel warna dia. Okay, sayap dia tak betul, kita perlu letak di belah bawah kepala burung perhaps. Okay, kita kena ikut hierarki dia ataupun kita kena ikut susunan dia. This part adalah badan juga kan. So kalau badan, kita boleh sample the color. Okay, untuk meletakkan dia berada di bawah badan tu. Okay, dan last sekali adalah bahagian ini, iaitu bahagian badan di bawah. Select pada eyedropper dan kita boleh sample. Now di sini kita berada, apa yang tak betul ke sini? Okay, yang tak betulnya adalah dia berada pada layer yang sama, okay, dengan yang ini, tetapi sepatutnya ini berada di belah bawah lagi, iaitu berada di bawah ini kan. Okay, so what you do adalah bahagian bawah ini kita boleh pergi kepada edit dan kita boleh
lebih pada objek, dan kita boleh di mana dia? Kejap, right click, kita boleh arrange, send to back, send to back, ataupun the shortcut for send to back adalah kita select pada objek kita, klik Ctrl Shift, and then apa ni, Ctrl Shift, apa yang panggil ni, bracket. Bracket to send to back. Bracket yang kita tekan bukanlah bracket yang lembut tu ya, iaitu bracket yang tajam. Kedudukan dia di bawah plus minus. Okey, keyboard, pada keyboard kedudukan dia adalah bawah plus dan minus. Dan backspace. Kita ada dua bracket di situ, bracket ke belakang, bracket ke depan. Bracket ke belakang adalah Ctrl Shift bracket ke belakang untuk bawa ke bawah, ataupun untuk letak objek ni di belah bawah sekali, paling bawah. Ctrl Shift bracket ke depan, kita akan bawa ke depan, bring forward, ataupun bring to front. Okay, if I'm not sure, nanti kita akan continue dalam kelas nanti ya, bahagian ni ya. Okay, so basically this is the bird yang kita dah trace. Cuba matikan selection ini, setakat sini je lah. Ada kecacatan sikit di sini, iaitu di mana masa kita trace tu tak berapa kena dia punya outline. So kita boleh ambil direct selection tool, kita boleh pergi by vertex, tarik je sikit ke atas. Okay, oh tak betul, tarik je sikit dan kita boleh adjustkan handle dia supaya dia nampak lebih kemas. Dia tak adalah outline ataupun kawasan yang putih-putih ni ya, yang tidak bertindih ni. Macam tu. So nampak kemas lah sikit. Okay, so that is the bird yang kita dah buat setakat ini. Klik pada save, disebabkan this is quite a good fit. Kalau awak dah buat, kalau katakan berlaku masalah dan awak nak kena buat balik, adalah agak menyedihkan ya. Okay, kita tengok balik pada view dan outline. Setakat ini kita dah buat sepanjang ini. Okay, so tahniah jugalah tahniah. Okay, saya nak habiskan ni sikit, iaitu pada bahagian mata dan pada bahagian kaki dia. Kita buat kaki dulu buat kaki dulu. So kaki itu kita create a new layer. Layer itu kita letak di bahagian bawah sekali, disebabkan kaki itu bahagian bawah. Kaki. Okay, kaki. So kaki ini kita trace, sorkan sikit, dan kita mula trace somewhere di bahagian dalam. Again, ini ada curve sikit. Kalau tak nak buat curve pun tak apa, because it's very small. Kalau tak ada curve pun tak apa. So kita continue with this part. Tengok, saya dah terlupa juga disebabkan saya ada buat fill. So pergi sini balik untuk swap the colours so that it becomes outline saja. Mudah untuk kita nak tengok apa yang berada di belakang. Okay, klik here untuk matikan anchor ataupun untuk matikan handle dia. Dan kita klik. Dan here klik untuk jangan lepas dia punya left mouse button untuk kita mendapatkan handle tu. Okay, so basically bila dah siap begitu, saya akan ambil automatic, saya terus ambil eyedropper untuk samplekan warna kaki dia. Okay, so that is the kaki. Begitu Now, one thing yang awak perlu, saya besarkan, saya gelapkan sikit lah warna kaki ni. So, saya nak tunjuk perbezaan dia. Okay. Now, one thing adalah kita ada dua kaki. Kaki ni, it's not identical. Tetapi secara kasar dia, kita tak perasan sangat disebabkan saiz dia kecil. Okay, so what you can do adalah kita boleh Ctrl C untuk copy. Kita boleh Ctrl C untuk copy dan kita boleh Ctrl V untuk paste dan gunakan image yang sama untuk dijadikan kaki. Tapi angle dia tak betul, angle dia lain. Kita boleh pergi select di sini dan kita boleh pergi di hujungnya untuk
adjust sikit angle dia, ya. Okey, di sini dia sudah ada apa ni, rotate ataupun rotation yang automatic. Kita boleh adjust besar kecilnya di situ. Okay, now if you want to further adjust this one ataupun bagi lagi elok, kita boleh ambil direct selection tool, iaitu selection tool yang warna putih ni, dan kita boleh tariklah kaki dia ataupun kuku kaki dia tu, kita boleh tarik ke bawah, kita boleh adjustkan. Kalau tak nak adjust pun tak apa, dia sengit tu pun tidak ada banyak sangat perbezaan dia. Okay, so ini nampak macam kuku dia bengkak tu ya. Kita betulkan balik. Betulkan bagi dia kempis sikit bengkak dia. Okay, there, kita boleh adjust di sini dan kita boleh adjust lagi pada handles dia. So itu kalau kita nak adjust lah. Kalau kita tak nak adjust pun tak apa, it's okay. Alright, so basically sudah ada kaki. Apa lagi yang tak ada? Yang tak ada cumalah biji mata dia saja. Nah, biji mata dia tu kita dah tak nampak dah reference dia, disebabkan kita dah isi benda-benda lain dengan warna. So kita tutup mata, tutup mata benda-benda lain dan klik pada new, make sure kita select layer yang paling atas ya. Lepas tu klik new layer untuk buat mata. Mata ni akan berada di paling atas lah. Akan berada di paling atas. Okay. So untuk buat mata ni kita tak pakai pen tool, disebabkan mata dia kita dah boleh nampak is very perfect geometry, berwarna dalam bentuk bulat ya. So kita akan ambil this one, rectangle tool. Nak buat bulat tapi kenapa pakai rectangle kan? Klik lama sikit, kita boleh ada ellipse ataupun ellipse lah, ellipse tool. Ellipse tool kita boleh drag saja untuk dapat bentuk bulat. Okey, kalau kita tengok dia punya smart guide tu, kalau sudah ada cross itu maksudnya dia dah sama besar ataupun sama size dia. Kalau kita buat bujur, then dia tidak akan ada garisan tu, garisan cross tu. Okey, so tekan shift ataupun tak tekan shift pun tak apa if you have your smart guides on, tak payah shift pun tak apa. Just make sure that you can get a perfect circle. Size dia lebih kurang sama size dengan biji mata ni. Saya tak dapat perfect circle tadi. Okay. Okay, ni ada warna, kita tukarkan warna dia kepada outline. Okay, boleh nampak lebih kurang boleh nampak lebih kurang sama size-nya. Okay, I might have mentioned di dalam kelas, kalau kita nak dapatkan shape yang sama proportion sambil melukis tu, kita tekan shift ya. Tekan butang shift, dia akan dapat proportion yang sama. Okay, so saya akan buat lagi satu bulatan. Untuk mata hitam dia pula, tekan shift. Okay, kalau tak tekan shift dia akan jadi bujur, kalau tekan shift dia akan jadi bulat. Dan kita boleh adjust. Saya adjust pakai arrow key saja. Dan untuk highlight warna putih ni, untuk menunjukkan mata dia cantik warna putih tu, kita akan buat lagi satu bulatan lebih kurang ya. Now for this highlight, kalau nak buat bujur sikit pun tak apa, kalau nak buat putih pun tak apa. Okay, so untuk mata ni kita pastikan semua berada pada layer yang sama. Okay, dan isikan warna putih. Eyedropper isikan warna putih. Dan yang tengah ni isikan dengan warna coklat. Eyedropper sampel color coklat dia. Dan yang luar pun isikan sampel warna dia menggunakan eyedropper untuk warna kuning. Warna kuning lah, lebih kurang lah ya. Okay, so basically kita boleh buka balik apa yang kita dah lukis, yang kita dah pejam, tapi kita tutup image asal dia. So this is the image yang kita dah trace. Okay, congratulations kalau awak sudah sampai ke peringkat ini. Kalau belum, then awak ada masa lagi, atau ada banyak masa untuk buat. So this is the management of objects yang kita mention tadi ya. Management, you have to manage your
elements menjadi layer-layer yang berbeza. Okay, let's just say lah, lastly bila awak dah puas hati, you can merge these layers. Silap. You can merge these layers. Merge selected. Okay, bila kita merge selected, dia akan jadi satu layer sahaja. Ya, layer tu semua layer kuning saja. Okay, kita boleh merge dia. Right click, klik pada dekat sini, kita boleh merge tadi. Mana merge tadi? Merge selected. Okay, so sudah siap burung ini. Kalau kita tengok balik pada view tadi, outline ataupun control Y, outline dia begitu. Okay, kenapa ada kotak di sini? Kotak ni adalah kotak untuk kertas kita, size kertas kita. Okay, alright. So kita ambil asal, kita compare next to each other, kita boleh nampak perbezaan dia. Kita boleh nampak perbezaan ataupun persamaan. Klik Ctrl S untuk save, and then basically untuk first part itu you are done. Okay, dah siap. Okay, alright, just in case kalau awak nak tukar color ni, macam burung ni warna coklat kan, saya nak tukar warna biru katakan. So you can do that by selecting pieces yang awak dah buat dan klik pada swatches ataupun double klik pada fill color untuk select ataupun sample the colors. Saya nak select color biru dan bawah ni adalah biru gelap. Okay, echo dia pun warna biru gelap. Dan bahagian badan dia ni berwarna biru yang lebih terang. It's not here, so I have to campur warna biru terang tu. I'll just select this color dulu and then double click untuk nak dapatkan warna biru yang lebih terang ataupun lebih cair. Okay, so it's a blue jay pun. Blue jay tu warna dia adalah lebih biru. So okay, gelap sikit kan. So this one bahagian badan dia ataupun bahagian chest dia is not going to be that color. It's going to be a little bit bluish. Okay, gitu kan. Okay, you can play around with tapi make sure warna tu logik lah sikit ya. Jangan terlalu berlebih sangat warna tu. Okay. So that's it for our tutorial. First tutorial is quite long, it's quite lengthy, tetapi I hope awak boleh baca ataupun awak boleh ulang, repeat banyak-banyak kali supaya kita boleh faham macam mana nak buat. Okay, thank you for watching. Mana kamera? Thank you for watching. Assalamualaikum. Jangan lupa save jangan lupa save.